Saya guru kamu mau teruskan dengan bahagian penyampaian lah. Bahagian penyampaian ini saya sudah rekod dalam satu video dan cikgu harapkan itu audio itu sebenarnya boleh didengari ya apabila cikgu tekan play. Kita buat test run dahulu boleh? Boleh cikgu. Okey. So, ada kalanya masalah teknikal ini berlaku masa kita belajar, jadi kita kena bersabar. Okey. Baik cikgu. Wah, sama lah cikgu di dalam. Cikgu tu dah cikgu. Ya. Wah. Sama. Okey, alright. Cikgu kirim salam itu cikgu punya sigar. Oh, terima kasih. Nanti kamu cuba pakailah. Cikgu itu pun toko kah itu? Lebih kurang, tapi akan datang Sekarang ini cikgu mengajar dulu. Pandai cikgu buat video. Okey. Boleh dengar kan? Tidak cikgu. Tidak kan? Ya. Tidak dengar. Okey, alright. Okey. Kalau macam begitu, cikgu akan guna satu lagi kaedah. Okey, di mana cikgu akan buat secara pembentangan PowerPoint lah. Boleh? Boleh cikgu. Okey, alright. So, cikgu akan buka dulu ni PowerPoint, nanti kejap ya cikgu akan share. Okey, tadi tayangan yang kamu tengok tu yang dua video kan. Yang kamu tengok tadi tu, kamu sudah boleh nampak apa yang sebenarnya kita mau belajar pada hari ini kan? Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Betul atau tidak? Betul cikgu. Okey, dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum itu bukannya merangkumi satu kaum saja, tetapi terdapat beberapa kaum. Kaum yang memberi peranan penting. Okey, dalam kemerdekaan tanah Melayu. Okey, alright. Cikgu share PowerPoint. Okey, boleh nampak PowerPoint cikgu? Nampak cikgu. Okey, Nampak, syukur. Okey, penyampaian cikgu ini dia Itu bunga apa cikgu? itu adalah bunga rafflesia, betul? Bunga Rafflesia kah itu? Kelih, bunga Rafflesia kah itu? Awas kau cikgu, Rafflesia. Saya lupa Rupanya sudah ada itu di bunga depan apa. kelas kita. Ada Ya. dapat kelas kita daun Rafflesia. Kalau itu bukan bunga rafflesia, jadi kita panggil dalam bahasa dusun adalah bunga hibiscus. Betul atau tidak? Wah. Betul, orang putih bilang Betul. bunga raya. Ya. Iya, bunga raya, betul. Kamu kan tingkat 4 sudah, jadi untuk maklumat asas seperti ini kamu sudah tahu. Sebab kita tahu bunga raya itu dari sekolah rendah. Okey, cikgu teruskan, boleh cikgu teruskan? Cikgu teruskan. Okay. Boleh cikgu. Okey, pembelajaran pada hari ini ada sedikit macam bosan sedikit lah, dry. Tapi sejarah bukan membosankan, sejarah cuma mengingatkan sahaja. Sebab ini memang keluar dalam kau punya exam lah untuk SPM. Okey, cikgu terangkan ini jawatan kuasa hubungan antara kaum adalah satu proses dalam usaha ke arah kemerdekaan. Okey, sebelum kita pergi di sana, cikgu sudah edarkan, cikgu tekan ni mengapa. Okey, mengapa. Bila cikgu tekan ni mengapa, keluar peta minda. Okey, cikgu sudah edarkan satu kertas putih kan yang ada peta minda ni, di mana soalan-soalan tu ada. Cikgu harap kamu sudah dapat. Okey, soalan-soalan ini dia sebenarnya berdasarkan apa yang cikgu terangkan dalam PowerPoint ini, dan kamu akan sendiri menjawablah. Okey, berdasarkan apa yang kamu dengar, apa yang kamu nampak, dan Boleh, juga cikgu. apa yang kamu fahamlah. Okey, perlu cikgu mau terangkan satu persatu di soalan? Boleh juga. Boleh juga Boleh cikgu. juga. Seorang Boleh juga. boleh. Yang lain macam mana? Tidak boleh.
boleh Cigo sebab saya bingung-bingung juga ini. Oh, bingung-bingung juga. Kelly macam mana? Kelly kan udah pandai. Kelly budak pandai. Kadang-kadang bingung Cigo. Sama juga bingung dengan yang lain. Berarti subjek ini, topik ini memang ada susah sikit lah kan? Oke, jadi Betul. terangkan di sana. Soalan satu, bila jawatan kuasa itu sebenarnya ditubuhkan? Dia ditubuhkan itu sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Yang kedua, apa yang gagal? Soalan cikgu ini simpel-simpel saja, tapi kamu akan cepat faham. Ketiga, apa yang rapuh? 4. Nyatakan kaum yang terlibat. Ingat, ini berlaku di Semenanjung, Tanah Melayu. Jadi di kaum di sana tidak sama dengan di Sabah ataupun di Sarawak. Nombor 5, apa ancaman kaum Melayu? Keenam, apa ancaman kaum Cina dan kaum India? Okey. Ketujuh, apa cadangan British? Berarti jawatan kuasa hubungan ini sebenarnya ada campur tangan oleh British, tetapi dikendalikan oleh kaum-kaum yang tertentu di Tanah Melayu pada masa itu. Ke-8, apakah dua tujuan jawatan kuasa hubungan antara kaum? Dan ke-9, apakah kesan jawatan kuasa ini itu bukan? Okey, kamu nampak sana itu, apakah itu macam dia berjauhan? Sebenarnya itu adalah technical error lah. Dia sepertinya berdekat tu perkataan. Soalan seterusnya, siapa tokoh mewakili kaum Melayu? Nah, tadi dalam tayangan video, kamu sudah nampak siapa yang Melayu di sana, siapa yang Cina, siapa yang India. Sama juga dengan soalan 2 dan soalan 3, mewakili setiap kaum. Soalan seterusnya, apakah langkah awal dalam membangun dasar pendidikan? Nah, berarti dalam jawatan kuasa ini sebenarnya ada beberapa perkara yang mereka perlu apa? Perlu ikut. Perlu bincang Cikgu. Apa dia, Johnny? Perlu bincang. Ya, perlu bincang bersama. Okey, semua kaum dalam jawatan kuasa itu perlu bincang. So, yang pertama adalah tentang dasar pendidikan. Maknanya, bila kita belajar tentang sejarah ini adalah salah satu subjek dalam pendidikan kita yang perlu kita bangunkan bersama supaya kefahaman kita tentang kemerdekaan itu ada. Kedua, apakah kriteria diperlukan oleh Suruhanjaya Raid? Okay. Suruhanjaya Raid ini, kalau Raid itu kamu tahu, dia bukannya nama orang Melayu, dia bukannya nama orang Cina ataupun India, tetapi nama orang British. Ya, untuk mengundang perlembagaan pada tahun 1957. So, kemerdekaan kita itu, kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu pada tahun 1957. Satu lagi, apa parti yang dibentuk? Parti ya, parti politik, bukannya parti yang lain. Oh, ingat parti-parti begini-begini Cigo. Itu boleh, selama sekolah. Tapi jangan kau pergi di sana, sebab kau bawa umur. Jangan kau pergi di sana, tolonglah. Okey, Cigo. Tidak boleh ikut itu Cikgu. Apa dia Johnny? Ikut. Jangan begitu. Alright, yang kupi-kupi punya style itu bolehlah kamu bawa, tapi janganlah kamu melepak terlampau, nanti kena tangkap dengan polis, banyak Ciko, polis moral. Itu perlembagaan tu sama macam lembaga kah? Oh tidak, perlembagaan itu adalah satu persatuan sebenarnya, tidak juga. Lembaga dan persatuan itu tidak sama. Perlembagaan itu adalah undang-undang sebenarnya ya. Oke. Kedua. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama Daud. Kedua, apa kejayaan Parti Perikatan? So, Parti Perikatan ini dia adalah satu parti yang baru ditimbulkan daripada jawatan kuasa tersebut. Okey, macam cikgu ada bagi-bagi hint sudah ni. Ketiga, apakah kesedaran yang diwujudkan? So, setiap perkara itu perlu disedarilah. Okey, jadi kamu sudah nampakkan peta minda ini. Jadi kita balik semula kepada itu slide yang asal, cikgu tekan di bunga raya, hibiscus Jadi kita terus lagi. Wow, Samping bangga. Champion Cikgu. Ini Mau kamu belajar ni lagi, cikgu Cikgu. kan? Memandai saja kamu ni. Ya. Okey, kita teruskan, jangan buang masa. Kita bahagian tokoh-tokoh. Okey, dalam bahagian tokoh-tokoh ini,
Kamu nampak di bunga raya, kosongkan, cukup tekan bagi kamu excited sikit. Oke. Wah, macam saya ini nampak yang adalah- dalam video tadi. Ya, memang betul, lebih kurang sama kan, tapi Ya, cikgu minta maaf. tidak sabar. Cikgu mau balik semula slide yang tadi, sebab ini kesilapan. Cikgu sepatutnya pergi bagian latar belakang ini. Oke, Oke. baik cikgu. Oke, latar belakang dahulu. Oke, bagian latar belakang ini. Oke, cikgu tekan something. Alright, jawatan kuasa ini, cikgu mulakan. Tolong dengar betul-betul dan kamu boleh ambil jawapan lah. Oke, letak dalam tepi terpindah. Jawatan kuasa ini ditubuhkan pada tahun 1949 selepas berlakunya Perang Dunia Kedua dan kegagalan Malayan Union, yang telah menimbulkan ketegangan antara kaum. Pada ketika itu, hubungan antara orang Melayu, Cina dan India berada pada tahap yang sangat rapuh. Kaum Melayu, dia merasa terancam dengan kehilangan hak istimewa mereka. Manakala kaum yang bukan Melayu pula, iaitu Cina dan juga India, dorang menuntut hak kerakyatan dan layanan yang adil. Jadi pihak British pula dia mencadangkan penuduhan sebuah jawatan kuasa khas yang mengurangkan ketegangan kaum dan mewujudkan persefahaman antara pemimpin pelbagai etnik. So lahirlah jawatan kuasa hubungan antara kaum. Tujuan utama dia untuk membina asas perpaduan. Minta maaf, cikgu perlu letakkan something ini, macam cikgu membaca saja. Ini Perang Dunia Kedua yang dahulu. Kalau kamu tengok di sana, cikgu tekan lagi. Tembak ini cikgu. Bertimbak-timbak. Allah. Ini bukan Itu film apa? Rainbow, ini kejadian yang sebenar. Ini kejadian yang sebenar pada tahun itu. Cikgu, Kita semua belum itu lahir. UNION itu bawang ke cikgu? Ya, Onion? memandailah ke sana. Yang bila union itu bawang, mungkin bawang itu sebenarnya adalah sebutan. Onion itu sebutan orang Tagalog kali. Jadi union. Union. Begitulah, Saya ingat onion. Tapi kan tahu kamu kan orang Kedayan. Kedayan kan lebih kurang sama dengan orang Filipina. Nah, Betul. itulah. Betul. Oke. Kita teruskan. Alright, ini adalah kaum Cina, ini kaum India, ini kaum Melayu. Kenapa dia bergambar begitu tuh? Disuruh bergambar, jadi kena berlakon. Jadi dulu bergambar macam begini. Sekarang ini kita bergambar macam mana? Semua main peace kan? Sebab kita sudah merdeka. Ini belum merdeka. Inilah muka-muka yang belum merdeka pada masa itu. Jadi kalau disuruh bergambar, memang sangat common. Pemalu kali cikgu. Pemalu. Ya, sangat pemalu lah. Saya berharapkan orang ini tidak lain pemalu lah. Jangan cakap yang orang ini sebenarnya tidak menyumbang apa-apa sebab kemerdekaan tidak dicapai melalui pertikaian atau kekerasan. Tetapi Macam saya melalui cukup pemalu. Iya betul. Macam kalau pemalu kan tahu, tapi pemalu itu sifat pemalu itu penting supaya boleh bertoleransi, boleh memberi semangat muafakat. Walaupun kaum-kaum yang kita bincang ini kaum Cina dan Melayu dan India yang berada di Semenanjung Malaysia, kita boleh juga menjadi pemalu kepada sesama di sini di Sabah. Boleh. Boleh cikgu. Oke, Semalu mantap. sudah. Apa dia Kelly? Semalu sudah mau jawab soalan. Jangan begitu Kelly. Teruskan. Oke, cikgu teruskan. Cikgu balik ke Bunga Raya. Kita pergi bahagian tokoh-tokoh. Oke, tokoh-tokoh ini sudah tadi kamu nampak ini. Kamu kenal ni siapa? Dato' Jafar. Jafar On. Dato' On Jafar. Jafar On tu sudah meninggal ya. Sedekahkan Al-Fatihah lah. Oke. Amin. Oke, bagus Daud. Tapi minta maaf, Daud, cikgu ni bukan Islam, cikgu ni Kristian, so cikgu boleh cakap begitu sajalah. Alright, cikgu teruskan. Ini adalah logo UMNO. So Dato' On Jafar ini merupakan pengasas UMNO
dan pencetus idea pembentukan jawatan kuasa ini. Berarti British dia cuma cadangkan saja, tetapi yang menubuhkan ini adalah Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar dia menyedari bahawa kemerdekaan hanya dapat dicapai apabila semua kaum bersatu. Ya, semua kaum kena bersatu, dan ini adalah untuk kestabilan negara. Seterusnya, kenal ini siapa? Mantap, macam muka si John ni. Macam saya punya income ni. Memang kan sama muka dengan si Johnny. Si Johnny punya handsome daripada yang ini, tapi ini pun kacak. Oh. Tidak handsome kata cikgu. Ha? Mungkin warna dia. Sebab kita petikan gambar dulu. Ha, kenapa kali? Tan Cheng Lock. Ya, betul. Ya. Tan Cheng Lock. Okey, Tan Cheng Lock ini adalah pemimpin tertinggi MCA. MCA itu maksudnya Malaysian Chinese Association, Persatuan Cina-Cina Malaysia. Memainkan peranan besar sebagai pelopor keharmonian antara kaum Cina dan Melayu. Jadi Cina dan Melayu ini dia perlu ada keharmonian. Okey. Tapi ada satu kaum lagi yang kita belum tahu, iaitu kaum India kan. Kamu kenal ni siapa? Dia lain ni. Cikgu. Dia Siapa lain. itu? Siapa Siapa dia? itu? Siapa itu? Yang mencuri kain ni. Apa nama dia cikgu? Tidak pernah sebut. Macam Saya kenal. pernah dengar Esami Bello. Okey. Ya bukan. Sambil lurus Oh. bukan. Okey, alright. Okey, bertenang. Ini adalah EEC Turai Singgam. EEC Turai Singgam. Oh, Okey. ini pula Surah Singgam. Yes, ada yang mengatakan beliau ini dari Sri Lanka, tapi kena ingat sebelum berlakunya pembentukan Tanah Melayu dahulu melalui Malayan Union, terdapat beberapa pengembaraan dari semua bangsa di seluruh dunia ke Tanah Melayu melalui perdagangan yang dijalankan masa Kesultanan Melayu, Kesultanan Melayu Okey. Melaka. Jadi Okey, cikgu. ya, ini adalah logo untuk parti MIC, iaitu Malaysian Indian Commission, tidak silap cikgu, komiti, ya, masyarakat India yang menegaskan kepentingan hak samarata dan keadilan sosial. So, jadi gabungan ketiga-tiga tokoh ini, dia menunjukkan bagaimana semangat kepimpinan berbagai kaum dapat melahirkan satu bentuk politik yang matang, berprinsip dan berpandangan jauh. Okey? Alright, Baik, cikgu cikgu. terus. Cikgu, saya Ya. minum dulu cikgu. Ha? Saya minum dulu. Minumlah. Kenapa mau bagi tahu dengan cikgu kalau mau minum? Jadi kalau mau bagi tahu dengan cikgu mau minum, berarti itu termasuk dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum enggak? Tidaklah, kadang cikgu marah saya minum. Cikgu tidak marah, cikgu main-main saja. Okey, teruskan. Alright, bagian peranan pula, seperti mana dalam itu PT Minda kita ada dasar pendidikan, ada perlembagaan kan, dan juga ada kerjasama politik antara kaum. Saya rasa ini adalah maklumat yang baru. Okey, so kita bincang dahulu dasar pendidikan. Dasar pendidikan untuk semua kaum perlu dibangunkan. Melalui perbincangan dalam jawatan kuasa ini, sistem pendidikan di Tanah Melayu bersifat lebih inklusif dan tidak memisahkan kanak-kanak mengikut kaum. Berarti dalam satu sekolah itu, mesti ada kaum Melayu, Cina dan India. Dalam sekolah kita ini pula pun terlalu banyak etnik, dan juga kita boleh bertoleransi lah. Semua pendidikan yang diterima dalam sekolah ini semuanya adalah sama. Jadi ini sebenarnya membawa kepada langkah awal untuk pendidikan kebangsaan yang bersifat menyeluruh. Kedua, membentuk asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Hasil rundingan dan perbincangan antara kaum dalam jawatan kuasa ini memberi inspirasi kepada Suruhan Jaya Reid yang membuat perlembagaan pada tahun 1957. Apa dia punya faktor-faktor yang perlu ditengok dalam perlembagaan ini? Satu, prinsip keadilan. Kedua, tolak ansur. Dan ketiga, hak pelbagai kaum. Ketiga-tiga faktor ini adalah asas penting kepada perlembagaan. Seterusnya, menggalakkan kerjasama politik antara kaum.
So, politik yang ada itu, logo-logo yang kamu nampak tadi itu UMNO, MIC, MCA akan dibentuk menjadi satu parti perikatan, ya, satu parti baru yaitu parti perikatan yang sekarang ini menjadi teras pada Barisan Nasional. Kamu tahu juga kan politik negara kita, dan Baik, dalam masa Cikgu. yang sama kita akan menjalani kita punya pilihan raya ya, ujung bulan ini. Oke. Wah, Wah, Cikgu jadi pergi kita ke dapat Cikgu. gambaran. Cikgu, Hah? Cikgu pengen mengundi ke itu? Cikgu harus mengundi. Kamu pula macam mana? Kamu harus bercuti kan mengundi? Cuti, Cikgu, sebab kami belum Kami- layak mengundi. Kami Ikut pergi mau berkempen. Kami Oke, pergi betul. berkempen. Jadi, Kami pi pasang Kami- bendera. Tukang jadi kamu poster. kamu boleh melakukan aktiviti masa kamu bercuti. Aktiviti kamu lah mengundi, tunggu umur kamu 18 tahun ke atas. Jadi kamu pilih yang betul lah. Kami baru 16 tahun, Cikgu. Pasang banner. Apa dia, Johnny? Ada kena bagi gaji pasang banner, Cikgu. Ya. Mana lah kau Johnny? Cikgu boleh ketawa berhabis ni tahu. Ya. Alright, seterusnya bagian sumbangan. Okey. Sebenarnya jawatan kuasa ini mempunyai sumbangan ke arah kemerdekaan. Pertama, tentang mewujudkan persefahaman politik antara kaum. So, MCO, UMNO, MIC itu perlu ada kesefahaman. Persefahaman. Cikgu silap sebut. Dia adalah satu bentuk kompromi nasional yang menjadi asas perpaduan. Kalau kita mau ada sifat perpaduan dalam diri kita, kita harus memahami, kita harus dan kita harus bersepadu dalam nilai-nilai murni yang kita ada. Kedua, Dan dipahami juga. apa dia Johnny? Nilai-nilai murni itu nilai-nilai moral lah. Kenapa? Cikgu. Kau bergantung Saya tanya dengan iya. si Daud kan di belakang, tidak kan? Ya, right. Jangan bergantung. Tidak, kami Kamu tiga ini sebenarnya UMNO, MCA, MIC. So kamu kena, yalah satu paduan, mesti menjalankan perpaduan. Okey, Cikgu teruskan boleh? Teruskan, Cikgu. Okey, alright. Oke, Cikgu. Kerjasama. Cikgu, kapal yang pertama itu apa? Apa dia? Kapal. Kapal ke itu? Ya, itulah kapal yang menunjukkan parti perikatan. Kamu pernah nampak di kapal, Oh. tapi bukan parti warisan yang ada sekarang. Ini parti Macam perikatan sama. yang dulu. Oke, Cikgu, baru saya paham. Nampak sama tapi bukan namanya yang sama. Paham? Paham, Cikgu. Dalam Oh, sudah. ini. Oh, sudah. Cikgu, si Kelly tidak terbagi tumpuan. Okey, alright. Orang baca nota. Kenapa Kelly? Cikgu dah kacau saya cikgu orang baca nota. Alah, jangan kamu kacau dia, tolong. Kalau kamu kacau dia, kamu akan mengganggu cikgu mengajar, menyampaikan maklumat. Macam mana kamu mau siap pemimpin Pindah, betul atau tidak? Baik, Cikgu. Okey, pandai. Ya, Seterusnya. Cikgu mau teruskan ini. Kalau cikgu mau teruskan, kamu bercakap. Macam mana? Takkan itu bunga, Cikgu. Ya, takkan bunga, Cikgu. Takkan itu bunga, Cikgu. Nanti saya bagi kamu bunga, Okey, alright. Parti Perikatan yang memenangi pilihan raya pada tahun 1955. Kamu tengok, Tanah Melayu merdeka pada tahun 1957. Jadi ada 2 tahun sebelum itu kena buat pilihan raya lah. Okey, seterusnya, yang ketiga ni satu bangsa, satu tanah air. So melalui dialog dan tolak ansur antara kaum, inilah wujud kesedaran bahawa masa depan tanah Melayu mestilah dikongsi bersama oleh semua rakyat tanpa mengira kaum ataupun agama. Okey, cukup sudah dengan penerangan cikgu. Jadi cikgu mau buat saya makan anu ni, saya makan Vitamina kamu, boleh? Boleh. Okey, Boleh. alright. So, cikgu tekan di bunga ni bagian saya makan ni. Okey, alright. Nah, inilah dia saya makan.
Jadi jawapan kamu lebih kurang sama dengan apa yang cikgu terangkan tadi. Ya, Lebih sama. kurang Cikgu. Lebih kurang, lebih atau kurang? Kurang dia lebih kah ataupun lebih sama? Tengah-tengah Cikgu macam begini. Tengah-tengah? Ya. Tak boleh begitu. Nanti kalau tengah-tengah 50-50 apa yang kita faham? Dia mesti lebih sedikit. Okey, jadi saya letaklah 60. Okey, Pak. Ngam itu 60 berarti lulus sudah itu. Ngam itu. Alright. Yeah. Jadi kita buat semakan sekarang. Soalan satu bila ditubuhkan seperti mana yang kamu tahu pada tahun 1949. 9. Yeah, betul. Okey, apa yang gagal? Cikgu tulis sana Perang Dunia Kedua dan Malayan Union. Betul atau salah? Betul. Betul. Betul? Kelly macam mana? Kamu budak pandai. Kamu Betul, dengar cikgu. sesuatu yang lain itu tadi. Mana satu? Betul, Cikgu. Betul juga? Okey. Betul. Betul lah. So ketiga-tiga kamu mengatakan betul tetapi sebenarnya salah. Ah. Hai. Nah, itulah yang 40%. Kalau Sorry, saya Cikgu 40%. minta maaf, cikgu main-main. Cikgu tahu ini maklumat tentang jawatan kuasa ini dia heavy lah, berat kan, tapi kita harus ada elemen bermain supaya kita ada fun learning. Begitu. Sebenarnya Malayan Union, kegagalan Malayan Union, ini jawatan kuasa dia timbul selepas Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi itulah yang gagal. Jadi yang ketiga, apa yang rapuh, hubungan Melayu, Cina dan India, hubungan ketiga-tiga kaum ini pada masa itu sangat rapuh. Mereka membenci lah. Mungkin orang berlimpas itu jeling-menjeling kali kan, mengumpat. Kalau saya ingatkan Cikgu, sebab British mengamalkan pecah dasar perintah, pecah dan perintah. Pecah perintah ataupun pecah tanda? Bukan, dia mengamalkan, dia asing-asingkan, contoh Melayu di kampung, di India di estate, begitu. Okey, pandai Daud. Sebenarnya pecah perintah itu mengikut kaum dan juga diorang punya socio-ekonomi, ya, ekonomi yang betul mereka bangunkan. Betul itu, memang betul ya. Okey. 4 kaum yang terlibat seperti mana yang kamu tahu, Melayu, Cina dan India. Yang kelima tu orang Melayu dia takut tahu kehilangan hak istimewa sebab macam si Daud cakap tadi, kalau British buat pecah perintah dan pada ketika itu kita balik semula kepada kesultanan lah. Kesultanan dulu ada campur tangan British, Sultan menjadi apa? Okey, dia sebenarnya bukan lagi nampak raja tapi menjadi untuk agama saja, wakil agama. Betul. So, dorang takut itu hak keistimewaan itu tidak ada sudah ya. Nombor 6. Apa ancaman kaum Cina dan kaum India? Hak kerakyatan dan layanan yang adil. Ingatlah, dulu-dulu kita zaman para meswara Kesultanan Melayu Melaka, ada satu bahasa yang digunakan adalah lingua franca. So dalam lingua franca tersebut dia membawa kepada bangsa Cina, bangsa India yang datang di sini untuk berdagang. Ketujuh, penubuhan jawatan kuasa antara kaum. Rapat pula 27 adalah satu, pembinaan asas perpaduan nasional, yang kedua pula membentuk suasana kondusif. Ya. Yang kesembilan, apakah kesan jawatan kuasa ini? Perbincangan, toleransi dan semangat muafakat antara kaum. Okey, siapakah tokoh? Untuk orang Melayu, Datuk Wan Jaafar, betul? Betul. Dua, Tan Cheng Loong. Ketiga, E.E.C. Fahindar. Betul lah? Betul semua. Ejaan nama pun betul lah? Betul Cikgu, Betul. tapi Datuk tu saja saya tidak koma. Oh, Datuk saya tidak koma. Okey, tidak apa. Sebab dulu-dulu punya sebutan ini kan macam dalam tayangan video yang tadi kena bagi tayang itu ada satu perkataan latihan, sepatutnya latihan kan? Ya, tapi dulu kan begitu. So begitu-gitulah. Okey, soalan seterusnya, apakah langkah awal? Dia bilang sana sistem pendidikan di tanah Melayu bersifat lebih inklusif dan tidak memisahkan kanak-kanak mengikut kaum.
Yang kedua Ya. pula, kriteria seperti prinsip keadilan, termasuk dan hak berbagai kaum. Yang ketiga paling senang, cikgu sebut tadi, parti perikatan, di mana logo parti tersebut ada satu kapal, ya, kapal di Kapal. laut, dan bukannya merujuk kepada parti warisan. Baik, Soalan cikgu. 3 yang terakhir. Okey, platform yang dibincangkan adalah hak istimewa Melayu, kerakyatan bukan Melayu, dan pembagian kuasa politik. So, kuasa politik pada ketika itu dia tidak boleh melebihi ya daripada yang lain. Dia mesti ada 35, 35 dan 35% untuk 3 kaum tersebut. Nombor 2, memenangi pilihan raya 1955, itu kejayaan yang pertama. Yang ketiga pula, masa depan tanah Melayu mestilah dikongsi bersama. Ini adalah satu kesedaran. Okey, so Pertamina ini sudah selesai. Ya, cikgu harap kamu telah mempelajari bahawa jawatan kuasa hubungan antara kaum ini memang terdapat beberapa pembicaraan di sebenarnya tanah Melayu, tetapi kita fokus kepada 3 orang sahaja, Datuk Jafar, Tan Chin Lock dan Isidra Segam. Okey, kita akan ke aktiviti yang seterusnya, yaitu aktiviti berkumpulan. Yeah. Okey. Alright.